Puan, kuliah ini telah tertangguh selama 3 bulan mengikut rancangan pihak penganjur. Bagi tahun 2012, sebanyak 12 siri kuliah bulanan dirancang untuk dijalankan. Walau bagaimanapun, atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, sehingga hari ini sekadar 8 siri kuliah bulanan sahaja berjaya dijalankan. Okey tuan-tuan, memandangkan masa kita pun telah agak lewat untuk bermula, saya tidak berhajat untuk bercakap panjang. Mungkin Ustaz pun dah bersedia untuk menyampaikan ceramahnya. Saya mulakan program kita pada petang ini dengan sedikit pantun untuk Ustaz. Manis orangnya, handsome sekali. Kalau tak kenal, mesti ingat bujang lagi. Biasa tengok dalam TV, tak sangka petang ni ada depan kami. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia pada Datuk Syekh Ustaz Don Daniel bin Don Biajid untuk menyampaikan ceramahnya. اللهم صل على سيدنا
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Maksudnya, fa ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ittaqullah, bertakwa pada Allah, usikum, aku wasiat pada semua, wa iyaya, wasiat untuk diri aku, bittaqwallah, untuk sama-sama takwa pada Allah. Faqad, sesungguhnya, fazal muttaqun, berjayalah, bahagialah, tenanglah, gembiralah orang-orang yang bertakwa. Boleh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alright. Sebelum saya cakap dengan dia jauh, boleh tak hilangkan gemuk mikrofon ni? Hilangkan dia echo ni, ataupun echo ni. Ada yang kena mesti sakit dia transformer dia berumur dia. Dan dia punya ni je dekat dia punya sistem tu, dia echo dia tu pusing sikit. Bagi buah ke bagi kosong. Ada tak? Ni pasal saya pakai suara hati ni. Kalau pakai suara betul ni, dia bergemuk. Semua tu ada. Bunyi dia kena sana. Dia mesti dekat sana. Luar dengar tak suara saya? Oh, luar tak ada. Baru nak pasang. Yang luar tu lah. Okey, tak apa-apa. Saya luar jangan risau. Ada dia punya satu tu, satu tu ni. Sebab kalau cakap sini macam comel sangat. Cakap sini macam comel. Dia boleh cakap ni. Okey. Okey, sementara waktu itu apa kita cakap? Allahumma shalli ala sayyidina. Pertama-tamanya saya mohon ribuan kemaafan sebab program kita bersambung dengan program yang pertama. Program yang pertama tadi bersama dengan board TV Alina. Jadi antara ada situ Tan Sri Sono. Tan Sri Sono dia ada urusan apa sikit tadi tu, dia lambat. Dia boleh lambat sana mula, kuliah kedua lambat, kuliah ketiga pun lambat. Jadi kita bagi maaf lah pada dia tak apa. Jadi okey. Kalau saya tak silap, tajuk yang bagi dekat saya ni, tajuk dia Quran. Kalau tengok dari segi tulis tu, haji korban atau terkorban. Jadi cerita dia nak belajar haji kan belajar korban. Belajar dua-dua. Orang ni kursus haji 17 minggu tau. Okey. Luar tengok kat suara. Loh, kesian. Macam mana ni? SOS. Buat sikit. Kita kena ambil perhatian untuk share orang lain.
Senang. Yang ni bunyi ya, yang ni. Oh, tu tak bunyi, di atas ni. Cuba cordless. Halo. Halo. Halo, dengar tak? Oh, Allah Allah. Okey, ini okey. Tapi Lok tak dengar. Dengar, Lok dengar. Gemar. Tak apa sekarang. Oh. Sama kot, yang ni sama-sama. Sama. Okey, luar apa khabar? Sudah dia jawab apa? Yang ni malah. Saya yang dekat luar, Bibiang boleh baca? Boleh ya? Boleh baca press conference tu. Yang ni dekat luar pula. Okey. Hello. Assalamualaikum. Oh, luar dengar tak? Oh, tak on lagi. Hello. 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 Halo. Benda yang agama Islam ni mudah saja. Siapa yang belajar ilmu, hukum dia wajib. Maka pahala dia pahala wajib. Jadi siapa yang belajar, siapa yang tolong, siapa yang buat apa semua yang melibatkan orang lain, semua dapat pahala wajib. Siapa tolong angkat mikrofon, pasang mikrofon, jawab ada itu, boleh dapat pahala semua. Senang. Okey, kita mula. Korban haji korban. Tengoklah. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Sadaqallahul azim. Watlu alaihim surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah juzuk yang ke-6. Surah Al-Maidah ni juzuk yang ke-6. Dia punya ayat dia ni di bunga yang ke-6. Bunga yang ke-6 muka surat belah kiri dekat tengah-tengah. Quran betul. Watlu alaihim, tolonglah baca kepada mereka wahai Muhammad. Watlu alaihim, bacakan, ceritakan naba abnai Adam bil haqq, cerita dua orang anak Adam dengan cerita yang betul-betul. Jangan cerita yang bohong-bohong, cerita yang betul pasal dua orang anak Nabi Adam. Apabila kedua-duanya qarraba qurbana, apabila kedua-duanya itu anak Nabi Adam, kedua-dua orang anak Nabi Adam itu buat apa? Iz qarraba qurbana, ketika kedua-duanya melaksanakan korban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hai manusia, dengarlah sini betul-betul, kerana ingin dapat sampaikan kepada kalian semua cerita tentang dua orang anak Nabi Adam. Boleh?
Sebab Allah pesan suruh cerita, kalau nak cerita bab korban, cerita dekat semua orang pasal dua orang anak Nabi Adam. Anak Nabi Adam ada dua orang. Seorang nama yang lelaki, seorang sulung nama Qabil Habil. Anak dia yang sulung nama dia nak yang Ustaz cakap tu. Ustaz kata Qabil, Habil. Dah yang mana dulu? Senyap. Saya tahu. Qabil. Yang jahat yang mana? Yang jahat tengok ni. Nampak? Bukanlah jahat, tak baiklah kata jahat. Yang kira yang nak bunuh nanti dia lah. Tapi nak bunuh tu bukan jahat lah. Tapi kita dia tak boleh lah. Anak dia ada tak baik kata jahat. Baik. Dua orang anak Nabi Adam yang lelaki. Seorang yang sulung nama Qabil, yang kedua nama Habil. Qabil dengan Habil, dua anak Nabi Adam yang lelaki. Kedua lelaki ini dilahirkan bersama dengan kembar mereka. Lelaki perempuan, lelaki perempuan. So Qabil lahir bersama-sama dengan dia yang kerimah. Habil lahir bersama-sama dia dengan nama dia Layuza. Yang kerimah dengan Qabil, Habil dengan Layuza. Kedua-dua ini masa ni Nabi Adam dengan Siti Hawa ketika mana diturunkan daripada syurga, turun daripada syurga dengan izin Allah Subhanahu wa taala atas dasar mereka memakan buah daripada pohon larangan, iaitu pohon khuldi. Ada setengah orang kata, Ustaz, pohon khuldi ni bukannya nama dia khuldi, dia setan yang sebut nama dia khuldi. Jadi saya kata setan sebut ke, orang sebut ke, yang penting ada dalam Quran. Quran yang sebut syajaratul khuldi, Quran sebut. Jadi boleh pakai, tak ada masalah. Nama dia kan, nama tak dia kan, boleh pakai. Pasal dalam Quran. Jadi pokok khuldi Allah larang. Allah kata dekat Nabi Adam alaihissalam ketika mana Allah ciptakan Nabi Adam seorang-seorang diri. Nabi Adam tengok di dalam jatuh. Nabi Adam tengok di dalam syurga ada burung-burung di dalam taman syurga itu. Di dalam riwayat antaranya, kalau tak silap saya, di dalam tafsir Ruhul Ma'ani karangan Tuan Syekh Tuan Guru Al-Alusi, Syekh Imam Al-Alusi, katanya Nabi Adam duduk dalam syurga, dalam taman itu, tengok-tengok ada burung berterbangan dan burung ini berpasang-pasang burung ini. Jadi seronok Nabi Adam tengok dan teringin Nabi Adam kalau dia ada pasangan. Maka ketika dia tidur, itulah Allah mengambil daripada tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Daripada hadis Nabi yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kata diciptakan Hawa min dil'il Adam, daripada tulang rusuk Nabi Adam. Nabi sebut siang. Dan Nabi of all person, Nabi yang tak pernah tengok stetoskop, tak pernah tengok teleskop, tak pernah tengok semua yang skop, mikroskop, apa pun, X-ray pun Nabi tak tahu. Tapi dalam hadis yang sama Nabi sebut apa? Tulang rusuk yang paling atas adalah yang paling besar, yang paling bawah yang paling kecil. Dia turun macam tu. Tentu ada yang aneh daripada saya, tapi Nabi sebut lebih awal. Tapi saya yakin sepanjang tuan-tuan belajar dalam medicine, tak pernah pun orang sebut kata tulang rusuk ni yang sebut atas besar sekali adalah Nabi. Tak pernah orang sebut. Orang cakaplah profesor mana-mana, maka dalam X-ray dia hebat dalam anatomi. Itu siapa nama Pak anatomi ni? Yang tu nama orang Thailand tu. Siapa dia? Terjasus siapa kan? Terjasus siapa kan? Terjasus siapa kan nama dia? Dia kan anatomi dia bukan apa kan? Kalau if I'm not mistaken. Dia cakap, tapi dia mengucap dua kali syahadat. Dia mengucap dua kali syahadat. Nama dia tadi itulah. Itulah dia sebut masa dalam conference dia berapa tahun bila. Sebab ada satu Tuan Syekh itu seorang ulama daripada Yaman.
ulama daripada Yaman pergi jumpa dengan Tuan Syekh ni, sebab Tuan Syekh dia pakar Tuan Syekh pula. Ulama ni pergi jumpa dengan ni terjasad tadi pula. Nama dia tu terjasad, kita pun terjasad tak apa. Pergi jumpa dengan dia, tanya dia pasal dia pakar anatomi dan pakar dalam bidang kulit. Dia tanya, kamu agama Buddha, bagi tahu kat kami ada tak dalam agama Buddha cerita pasal kulit? Dia kata dalam kitab kami barangkali ada. Dia kata dalam kitab Buddha dalam barangkali ada. Doktor tu kata okey, dalam kitab kami Al-Quran confirm ada. Syekh tu kata, jadi terjasad ni kata jadi setahun daripada sekarang kita akan jumpa balik, kita proof apa bukti yang kita kata dan apa cerita dia, dan kita bawa mai. Dan dia real, lepas tu dia berjumpa. Bila dia berjumpa, kawan dia present, dia kata aku cari dalam kitab Buddha aku tak jumpa pun cerita pasal kulit. Tapi apa kamu nak kata? Tuan Syekh daripada Yaman ni kata apa? Dia kata kalau macam tu aku nak bagi tahu dalam kitab Quran kami usia dia 1400 tahun. Hari ini dah masuk hari yang ke-8. Hari yang ke-8 Muharram 1434, dah 1434 tahun dah. Dalam Quran dah sebut, dah kata Allah sebut dalam surah apa saya tak ingat dah. Allah kata satu orang bila dia jahat Allah akan bakar dah. Bila dia kena bakar, kulit dia dah terbakar dan kulit dia dah tak boleh rasa sakit, Allah akan tukarkan kulit itu dengan kulit baru supaya dia rasa sakit balik, menunjukkan dari rasa sakit duduk dekat kulit. Terjasa tengok, baca World Conference, and this means Ashhadu an la ilaha illallah. Dia kata Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Islam pun settle. Orang tua aku bersuara. Okey. Balik cerita kita tadi. Tapi saya apa secara jujur, sepanjang kita belajar tak pernah ada benda itu. Jadi saya seperti mana saya nasihatkan isteri saya, nak buat vaksin yang tuan-tuan doa mudah-mudahan berjaya hari ini pada vaksin. Saya pesan kat dia bila dia nak tengok facial practical dia, saya memang akan hantar kat dia doa suruh dia baca. Kita tak pernah pun baca bila mana kita attend kepada patient, bila kita pegang patient, kita tak baca pun doa Nabi. As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka kalau lelaki, an yashfiyaki kalau perempuan. Hadis sahih tu, doa tu Nabi baca. Tak apa yang tulis lagi saya tulis. InsyaAllah saya kira dah jadi lain pula tulisan Nabi, dah jadi tulisan Roman ke apa-apa lagi. As'alullahal azim, aku minta kepada Allah yang maha hebat, Rabbal arshil azim, Tuhan yang hebat itu mempunyai arash yang hebat, an yashfiyaka, supaya Tuhan itu menyembuhkan kamu. Kenapa